Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tajuk hari ini kita akan sambung nombor dan nisbah 1.5 topik 1. Okey. Objektif pembelajaran hari ini adalah kita kenal macam mana ciri nombor nisbah. Kita nak buat pengiraan nombor nisbah. Kita nak buat penyelesaian masalah melibatkan nombor nisbah. Okey. Okey, apa yang dimaksudkan nombor nisbah? Okey, nombor nisbah ni adalah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Yang pecahan P over Q. Contohlah P per Q. Yang nombor penyebut ni tak boleh kosong. Okey, kenapa tak boleh kosong? Kita cuba nah. Okey, kita cuba letak 1 per sifar. Okey, kita cuba letak 1 per sifar di sini. Okey. Dan kamu takkan dapat nombor yang rasional. Okey, nombor nisbah. Jadi ni Q tak boleh kosong. Jadi nombor dia tak rasional lah. Jadi, macam mana kita nak tentukan sama dia nombor nisbah atau tidak? Kita pastikan yang nombor tu boleh ditukar dalam bentuk pecahan. Okey, yang ni dah. Yang ni diberi nombor dalam pecahan. Okey, dia nombor nisbah. Okey. Yang nombor 2 pun diberi bentuk dalam pecahan. Jadi dia nombor nisbah. Okey. Yang nombor 3, dia nombor bulat. Nombor integer negatif. Okey, dia nombor integer negatif. Tapi negatif 9. Tapi negatif 9 ni masih boleh kita tulis dalam bentuk pecahan. Negatif 9 per 1. Jadi dia nombor nisbah. Seperti yang nombor ini, contoh 3.5. Jadi, perpuluhan 5 kita boleh tukar kepada 3/5 per 10. Ataupun lagi mudah, 3 1 per 2. Dan yang ni adalah nombor nisbah. Okey, bagi mula dengan 1.3333. Jadi, boleh tak kita tukar dia sebagai nombor nisbah? Okey, kalau nombor sebegini, cikgu minta kamu guna kalkulator supaya cepat. Okey, seperti ini cikgu tekan 1.3 3. Okey, boleh tak kita tulis dalam nombor nisbah? Okey, cuba tekan ni dan cuba tekan SD. Okey, kamu tak boleh tekan. Kalau dia tak berubah nombor dia kepada nombor pecahan, namanya dia bukan nombor nisbah. Okey, ataupun tekan ABC. Kalau kamu ada AB, tekan ABC. Yang satu lagi kalkulator jenis 570 MS. Okey, jadi 1.333 bukanlah nombor nisbah. Okey, kita tengok yang kedua. Baik, kita nak tentukan sama ada dia nombor nisbah atau tidak. Okey, tadi kita dah beri definisi nombor nisbah, iaitu nombor nisbah adalah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Okey, nombor nisbah adalah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Jadi, negatif 2/4 adalah nombor nisbah. Okey, sebab dia dalam bentuk pecahan. 8/7 adalah nisbah sebab dia dalam bentuk pecahan. Tapi kalau kita tengok di sini, negatif 1/2, negatif 1.2 ni adalah nombor perpuluhan. Okey, ni adalah nombor perpuluhan. Adakah dia nombor nisbah? Okey, kita perlu tukar nombor tersebut kepada nombor pecahan. Jika nombor perpuluhan tersebut boleh ditukar kepada nombor pecahan, maknanya dia adalah nombor nisbah. Okey, kita tengoklah. Kalau kamu terus tekan kalkulator pun tak ada masalah, ataupun kamu boleh buat begini, 2 negatif 1 2 per 10 1 5 per 10. Ataupun kamu boleh terus permudahkan. Kalau boleh guna kalkulator, kamu boleh terus tekan kalkulator. Okey, negatif 1/2
1/5 sama dengan negatif 4/5. Okey, begini juga dengan, dan negatif 4/5 adalah nombor pecahan, iaitu nombor nisbah. Begitu juga ni dengan 7.65. 7.65 sama dengan 7.65/100. Okey, kalau kamu boleh tekan kalkulator, kamu boleh tukar nombor perpuluhan kepada pecahan. Seperti ini. 153/20 ataupun nilai dia yang paling termudah tujuh perpuluhan 13/20. Maknanya kita permudahkan ni jadi 13/20. Okey, yang ni 2/5. Okey, 2 adalah nombor bulat. Okey, 2/5 adalah nombor pecahan. Ini adalah nombor bercampur. Tapi nombor bercampur ini boleh ditukarkan kepada nombor pecahan. 5 darab 2 10, 10 tambah 2 12. Jadi 12/10. Ini adalah nombor pecahan. Begitu juga dengan negatif 4/2. Negatif 4/2 boleh ditukar kepada negatif 4/10. Kalau kamu tekan kalkulator, kamu boleh terus tekan kalkulator sebagai negatif 4/2. Kamu akan dapat negatif 21/5. Okey. Di sini saya tunjuk negatif 10 darab negatif 4, negatif 40. Jadi negatif 40 bahagi 10. Permudahkan, kamu akan dapat negatif 21/5. Ataupun permudahkan lagi, kamu boleh tukar dia jadi nombor bercampur seperti ni, 4 1/5. Okey. Ini nombor pecahan. Jadi dia adalah nombor nisbah. Baik. Pengiraan gabungan operasi nombor nisbah. Macam biasa, gabungan operasi kamu perlu menulis dalam pengiraan dia perlu mengikut tertib operasi. Kurungan, darab atau bahagi, tambah atau tolak. Jadi nombor nisbah adalah nombor yang boleh ditulis dalam bentuk pecahan. Jadi apabila kamu lihat ada nombor perpuluhan di sini, kamu boleh tukar dulu nombor perpuluhan ni kepada nombor pecahan. Contoh negatif 6/10 tambah 3/4 darab negatif 1 3/5. Di sini kamu dah tukar nombor perpuluhan ini kepada nombor nisbah. Seterusnya kamu lihat, kamu laksanakan pengiraan mengikut tertib operasi. Ada tak darab, ada tak bahagi, ada tak kurungan. Ada tak kurungan, tak ada di sini. Ada tak darab atau bahagi? Ada. Jadi kita selesaikan darab dan bahagi dahulu. Jadi di sini cikgu nak kamu buat kerja mudah, kurung sendiri. Maknanya kita akan buat dalam kurungan yang kita letak ni, dan kamu boleh terus tekan kalkulator. Okey, cikgu dah sediakan kalkulator cikgu di sini. Jadi kamu tekan A, B per C. Jadi kamu tekan negatif 6 A, B per C 10. Tutup kurungan Jadi kamu akan tulis negatif 6/10. Tambah, sebab kita akan selesaikan dalam kurungan dahulu, jadi buat kurungan sendiri. 3/4 darab negatif 1
negatif 1 3/5 tutup kurungan. Okey, jawapannya negatif 9/5. Jadi kalau diminta jawapannya dalam nombor nisbah, jadi negatif 9/5 ni adalah jawapannya sebab dia dalam bentuk pecahan. Dan pecahan adalah penulisan nombor nisbah adalah dalam bentuk pecahan. Ini adalah nombor nisbah. Okey, tengok soalan yang seterusnya. Okey. Diberi latihan 1.5b, soalan B. Negatif 17/20 tambah 0.8 bahagi 1/2 tolak 1.3. Jadi yang ni adalah nombor perpuluhan. Adakah kita boleh tukar nombor tersebut kepada nombor nisbah? Jadi macam biasa, negatif 17/20 salin balik tambah yang ni tukar jadi nombor pecahan, yang adalah nombor 8/10 ni adalah salah satu penulisan. Kita boleh tulis sebagai nombor nisbah bahagi 1/2 tolak 1.3. Jadi 1/3/10. Ataupun kamu boleh terus jadikan dia pecahan tak wajar. 1/3/10 adalah sama dengan 33. 10 tolak 1, 10 tambah 1, 13. Jadi 13/10. Jadi di sini 13/10. Okey, nak mudah kamu terus tekan kalkulator, tak ada masalah. Dalam kelas cikgu kamu boleh tekan kalkulator. Okey, tekan negatif 17/20 tambah 8/10 tutup kurungan sebab kita kalkulator akan selesaikan dalam kurungan dahulu. Jadi seterusnya bahagi tutup kurungan, buka kurungan 1/2 tolak 13/10. Okey, pastikan kamu tutup kurungan. Okey, cikgu sembang balik. Okey, 3/10. Okey, jadi jawapannya 1/16. Baik, lagi begini pun sama juga. Kamu ada 1.125. Jadi 1.125 kalau kita tukar nombor ni ke nombor pecahan, kamu dapat 9/8. Okey, tambah yang ni tukar nombor bercampur kepada nombor pecahan, kamu dapat 5/3. Okey, tolak yang tukar nombor ni jadi nombor pecahan tak wajar, kamu akan dapat 17/6. Okey, darab negatif 8/27. Okey, daripada sini apa perlu kita buat dahulu? Kita perlu buat kurungan dahulu. Tapi ada tak kurungan? Tak ada kurungan. Yang ada darab dan bahagi. Okey, yang ada darab. Jadi kita selesaikan yang darab dahulu. Jadi yang ni kita selesaikan dahulu. Jadi kamu boleh tekan kalkulator. Okey, jangan risau. Jadi 17/6 darab dalam kurungan negatif 8/27. Okey, kamu akan dapat negatif 68/81. Okey, di sini kamu boleh buat secara terus. 8/9 tambah 5/3 tolak negatif 8/10 dari kiri ke kanan. Okey, macam mana kamu nak buat? Kamu boleh
Okay, tentukan dulu apa operasi dia. Di sini, okay, positif dengan positif maknanya operasi dia tambah. Jadi 9 per 8 tambah 5 per 3 tambah 68 per 81. Okay, boleh tak kamu tekan kali itu terus? Yes, boleh. Jadi kamu tekan kali itu terus. Okay, hati-hati. 9 per 8 tambah 5 per 3 tambah 68 per 81. Kamu akan dapat 3,409 per 648. Okey, begitu juga dengan D. D, okey, negatif 3.25. Negatif 3.25 ni samalah dengan negatif 13 per 4. Okey, negatif 13 per 4 bagi 13 per 15. Tolak. Okey, negatif 21 per 6. Kita tukar je negatif 21 per 6 jadi negatif 13 per 6. Okey, darab 0.25 sama dengan 1 per 4. Okey, jadi di sini kita tengok dia punya operasi. Okey, operasi dia, tertib operasi dia kita perlu buat dahulu bahagi. Okey, kita buat dahulu darab dan kita tolak ataupun kita tolak. Okey, kita tengok dulu apa kita dapat nanti. Kita tengok apa operasi yang perlu kita buat. Jadi apa kamu perlu buat, kamu tulis dalam kurungan negatif 13 per 4. Tutup kurungan, bahagi 13 per 15. Kamu akan dapat negatif 15 per 4. Di sini tolak. Operasi yang sama kamu salin je, tolak dalam kurungan kita tulis balik. Di sini negatif 13 per 6 tutup kurungan darab 1 per 4 tutup kurungan. Sekali lagi saya tekan, mungkin saya tekan salah tadi. Negatif 13 per 6 darab 1 per 4. Kamu akan dapat negatif 13 per 24. Di sini operasinya akan ditambah sebab positif, negatif, negatif. Jadi kamu akan tulis negatif 15 per 4 tambah 13 per 24. Di sini kamu tekan kalkulator pun boleh. Jadi tutup kurungan, pasti kamu tutup untuk negatif 15 per 4. Tutup kurungan, tambah 13 per 24. Dapat negatif 77 per 24. Negatif 77 per 24 kita tukar di nombor tak wajar, jadi negatif 35 per 24. Jawapan dia negatif 35 per 24.
Okey, baik. Untuk soalan penyelesaian masalah minggu ni kita akan buat 1.5C1. Jadi 1.5C1 ni kita tengok soalan dia. Macam biasa cikgu nak ingatkan, untuk penyelesaian masalah kamu kena nombor 1 faham. Okey. Nombor 2 strategi. Okey, buat strategi. Nombor 3 laksanakan strategi. Okey, nombor 4 kamu kena semak sama ada jalan kerja kamu betul atau tidak. Okey, nombor 1 kita dah faham lah, kita fahamkan maklumat. Jadi dia cakap sebuah syarikat memberi sumbangan kepada badan kebajikan setiap tahun sebagai dasar sumbangan syarikat kepada masyarakat. Jika syarikat tu memperoleh keuntungan 2/9 keuntungan akan digunakan, 2/9 keuntungan akan digunakan sebagai wang derma. Jadi kalau ada untung 2/9 dia akan bagi. Jika mengalami kerugian, syarikat tu akan menerima 0.05 daripada kerugiannya. Okey, apa lagi dia bagi? Okey, dia bagi syarikat tu memperoleh keuntungan pada 2 tahun berikutnya dan mengalami pada satu tahun tertentu dan mengalami kerugian 2.5 juta dan 6.5 juta pada 2 tahun berikutnya. Jadi inilah maklumat dia. Jadi kita keluarkan maklumat dahulu. Okey, dia bagi derma. Kalau dia untung, kalau dia untung dia bagi 2/9 daripada keuntungan. Okey, kalau dia rugi dia bagi 0.05. Jadi cikgu nak tukar siap-siap 0.05 ni sebagai nombor nisbah. Jadi macam mana? Okey, macam tu lah tukar. Sifar ini ada 2, jadi 100. 5/100. Okey. Okey, boleh mudah tak? Kalau rasa tak pasti, kamu tekan je 0.05. Okey, kamu dapat 1/20. Sama lah ni sifar 1. 1/20. Okey, kalau dia rugi 1/20, cikgu tukar 0.05 sebagai nombor nisbah 1/20 daripada kerugian. Okey, jadi cikgu tulis cantik-cantik. Okey. Untung derma, kalau untung dia bagi 2/9. Okey, macam tu. Tulis derma. Kalau untung dia bagi 2/9 daripada untung. Okey. Kalau dia rugi dia bagi 1/20 daripada kerugian, daripada rugi. Okey, apa maklumat kita tahu? Dia dapat tahun pertama dia untung. Okey, dia untung. Untung cikgu tulis U. Untung 43.2 juta. Okey, 2. Okey, dia rugi. Okey, rugi berapa? 2.5 juta. Okey, tahun ketiga dia rugi juga. Berapa? 6.5 juta. Okey, juta. Okey, apa soalan dia? Ini semua maklumat. Apa soalan dia? Soalan dia cakap hitung jumlah wang derma. Jumlah kita tahu lah operasi dia mesti tambah. Okey, operasinya mesti tambah. Okey, jadi jumlah derma. Okey, soalan dia jumlah derma. Okey, sekarang kita tahu dia bagi 2/9 daripada untung. Untung kita 43.2 juta. Okey, tambah. Okey, sebab ni darab kita buat dulu. Tambah 1/20 yang rugi daripada kerugian. Rugi tahun pertama 2.5 juta. Okey, juta tak tulis pun tak apa. Okey, tutup kurungan. Lagi satu dia derma tahun ketiga 1/20 sebab tahun ketiga pun masih rugi. Berapa? Daripada kerugian 6.5 juta. Okey, di sini kamu boleh tekan kalkulator secara terus kalau kamu letak kurungan. Okey, pastikan kamu letak kurungan. 2/9 daripada untung dia
43.2 juta. Okey, tambah. Okey, dia derma juga walaupun dia rugi 1/20 daripada kerugian dia. Jadi kerugian tahun pertama 2.5 juta. Okey, tambah kerugian tahun ketiga. Okey, kerugian dia tetap derma 1/20. Okey, daripada yang dia rugi. Yang ketiga 6.5 juta. Okey, sekarang berapa jumlah yang diderma? Okey, jumlah yang diderma kita tambah semua ni. Okey, jadi kalau dalam pecahan kita dapat 201/20 juta. Okey, kita buat dalam perpuluhan, jadi 10.05 juta. Okey, untuk hari ni kita belajar, apa yang kamu belajar hari ni? Satu, kamu belajar macam mana untuk memerihalkan. Okey, macam mana untuk mengenal nombor nisbah. Okey, nombor nisbah adalah nombor yang kamu boleh tulis dalam bentuk pecahan, di mana nombor penyebutnya, yang Q ni nombor penyebut, tidak boleh sifar. Okey, tidak boleh sifar. Nombor 2, kamu belajar macam mana untuk membuat pengiraan gabungan operasi nombor nisbah. Jadi gabungan operasi sama ni pun kita dah belajar, kita buat dalam kurungan dahulu. Seterusnya darab dan bahagi dari kiri ke kanan, seterusnya tambah tolak dari kiri ke kanan. Nombor 3, kita buat penyelesaian masalah. Okey, penyelesaian masalah. Okey, macam biasa cikgu kena ingatkan kamu perjalanan sembahyang, mula-mula kamu kena faham soalan tersebut. Jadi apa kamu kena faham? Kamu kena keluarkan maklumat. Jadi nombor 1, faham, kamu buat strategi. So, nombor 3, kamu laksanakan strategi. Nombor 4, kamu buat semakan sama ada jalan kerja kamu betul atau tidak. Okey, sampai di sini saja untuk hari ini. Cikgu nak kamu selesaikan. Okey, 1.5A, 1.5B, 1.5C soalan 1. Okey, 1.5A, 1.5B, 1.5C soalan 1 hantar kepada cikgu. Okey, terima kasih semua. Jaga diri, jaga kesihatan. Jangan keluar selalu. Kalau keluar pastikan kamu pakai penutup muka. Okey, Assalamualaikum.